صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا
الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah semuanya. Kaifa halukum jami'an? Apa khabar semua pada pagi ini? Alhamdulillah. Jom, tuan-tuan, puan-puan, sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya, dengan keizinannya kita dapat bersama pada pagi ini untuk bersama-sama dalam meneruskan perjuangan kita dalam menuntut ilmu, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita, dan kita harapkan semoga apa yang kita lakukan pada pagi ini mendapat barakah, mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini adalah hari Jumaat, okey? Hari Jumaat yang mana merupakan penghulu segala hari. Hari yang penuh dengan keberkatan. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah yang sedang menonton ni, yang baru masuk, selamat datang saya ucapkan. Dan jangan lupa, jangan lupa apa dia ni? Agak-agak saya nak suruh apa ni? Macam biasalah tuan-puan tolong bantu saya sharekan dulu live kita pada pagi ini. Sama-sama kita sebarkan manfaat ini bersama. Mudah-mudahan ramai lagi yang dapat bersama dengan kita untuk mendalami sedikit sebanyak ilmu Allah. Berapa peratus sahaja yang kita belajar ni hanyalah berapa peratus sahaja daripada segala ilmu yang ada di atas muka bumi ini. Dan apa pun kita balikkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar kerana Allah. Apa yang kita nak lalui pada hari ini semuanya kita niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan menunjukkan ataupun menzahirkan kita ini sebagai hamba, yang mana bila cerita je bab Quran ini adalah satu ibadah yang menjadi keutamaan kepada kita, yang mana nak tak nak kena buat. Nak ngaji Quran kena belajar, betul tak? So itu yang kita kata keutamaan. Kalau orang nak ngaji Quran tapi tak belajar pun tak jadi apa juga, tuan-puan. Okay, so bila kita niatkan kepada Allah, insya-Allah mudah-mudahan Allah akan mudahkan apa yang kita hajatkan ini. Apa segala usaha yang kita buat ni, jika kita berbalik pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah akan ada kesenangan tu nanti. Cuma niat tu kena betul lah. Okay, so sama-sama kita tajdid niat, perbaharui niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat, kalau kita tak dapat hari ni sekalipun, mungkin tiba masanya nanti kita akan dapat. Apa maksud saya dapat tu? Maksudnya kefahaman tu. Kefahaman tu mungkin belum tiba pada hari ini. Dah dengar banyak kali tapi belum tiba lagi. Terlupa dan sebagainya. Itu normal, tuan-puan. Itulah fitrah. Okey, fitrah manusia. Yang mana manusia ni adalah insan yang lemah. Insan yang lemah. Tapi bukanlah lemah selama-lamanya. Kan? Bukanlah lemah selama-lamanya. Maka kita perlu berusaha lebih sikit untuk kita dapatkan hasil tu nanti, insya-Allah. So jangan putus asa. Okey, jangan putus asa. InsyaAllah kita ramai kawan-kawan ni akan bersama dengan tuan-tuan perempuan. Kita ni semua satu keluarga yang akan memimpin tangan antara satu sama lain, insyaAllah. Okay? Alright. Yang baru masuk, jangan lupa bantu saya tolong sharekan kita punya live pada pagi ini. Selamat datang semua yang baru masuk. Yang memberi salam, Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hari ini Alhamdulillah kesihatan saya agak baik.
Saya lepas subuh tadi terus makan ubat. Kan, makan ubat. Lepas tu ngantuk tuan-puan. Lepas tu ngantuk. Tapi tak apalah. Sekarang dah okey dah segar kan. Awal tadilah. Tak tahulah kesan ubat ataupun memang saya yang penat ke. Wallahualam lah. Saya tak pastilah. Cuma rasa dia punya ngantuk tu macam lain macam. Ha. Tapi Alhamdulillah kita walaupun saya sebut begitu tak adalah apa pun. Okey, kita akan tetap akan meneruskan kita punya pengajian pagi ni insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat semua, tuan-tuan dan puan boleh buka Quran macam biasa. Boleh lihat muka surat 48 insya-Allah. Muka surat 48. Hari ni ustaz mic hijau, baju hijau, kursi hijau. Iya ke? Tuan-puan nampak saya punya ni warna hijau Tuan-puan nampak saya punya setup ni warna hijau Mana ada ni? Saya punya ni semua warna hitam ni. Okay, faktor colour kot. Risau saya. Baik, jadi Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, insyaAllah sebentar lagi seperti biasa kita akan teruskan dengan bacaan istighfar kita. Kemudian kita akan terus pada bacaan surah Kahfi ayat 1 hingga 10. Ya. Nampak hijau? Tak apalah. Hijau pun hijau lah tuan-puan Muka saya pun hijau kot lah. Muka saya. Kalau muka pun hijau jenuh Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan dah sedia ke tu? Kopiahnya putih, nasib baik. Kalau kopiah pun nampak hijau, atau jenuh. Jenuh. Ya. Okey. Muka kuning langsat. Masya-Allah. Lawak lah baca komen-komen. Kuning lansat. Nyari. Kan ada yang kata muka saya warna macam durian. Ada? Tak ada kot Durian King. Okey. Baik, Alhamdulillah tuan-puan. Berapa orang dah ni? Lebih kurang 50 lebih. Ramai yang tak masuk lagi ni. Okey, test. Sorry tuan-puan, tadi dia terdisconnect. So ni dah masuk balik dah. Okey. Baik. Sangkut kejap je tadi. Dah okey dah. Kejap, saya rasa macam tak puas hati. Saya buka kat kat telefon jap. Betul ke nampak hijau? Oh. Ingatkan hijau betul-betul hijau tu. Adalah. Unsur-unsur hijau tu adalah. Baik, tak apa. Alhamdulillah. So, jom tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita akan teruskan kita punya pengajian pada pagi ini. Sama-sama kita buka dengan Ummul Kitab. Sebelum tu, sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah ini kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian seluruh para sahabat tabi'in. Ya, kita niatkan bacaan pahala bacaan kita ni buat mereka yang telah pergi meninggalkan dunia. Ya, kita doakan kita semua diberi kesejahteraan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah, dan kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita jauh daripada wabak yang melanda sekarang ni. Semua pemaklum, dan inilah benda yang diulang-ulang tiap-tiap hari tuan-puan, supaya sentiasa menyedarkan kita, sentiasa membuatkan kita rasa muhasabah. Okey, muhasabah, dan sentiasa rasa berjaga-jaga, berhati-hati. Dan kita, bila kita meminta perlindungan pada Allah ni, maka sekaligus membuatkan kita faham dan jelas bahawa
Allah lah sebaik-baik pertolongan. Ya? InsyaAllah. Unsur keislaman. Allah Allah. Takbir. Okey, baik. Baik. InsyaAllah sama-sama kita dahulukan bacaan pembuka. Habis saja bacaan Al-Fatihah ni, kita terus istighfar dan kita terus pergi pada bacaan surah Kahfi, tuan-puan. So, boleh bersedia pada muka surat 293. Kita akan baca sama-sama daripada ayat 1 hingga 10, insyaAllah. Okey. Kita dahulukan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Kita terus pada bacaan istighfar. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. Kita terus pada bacaan Suratul Kahfi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah. Selesai bacaan kita untuk surah Al-Kahfi tuan-tuan daripada ayat 1 hingga 10. Jadi insyaAllah yang bermasuk selamat datang semua, dan jangan lupa bantu saya untuk sharekan dulu kita punya live pada pagi ini. Baik, untuk bacaan semasa kita yang kita akan sambung hari ini, masih lagi ayat 282, yang mana saya dah sebut dah semalam. Untuk ayat 282 ni dia memang panjang, dan kita akan ambil separuh-separuh lah. Kita ambil separuh-separuh. Jadi semalam kita dah selesai untuk 4 baris yang pertama, dan hari ini kita akan sambung lagi lah untuk yang berikutnya. Dan sebenarnya akan ada lagi nanti. InsyaAllah pada hari Isnin nanti, jika diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bersua lagi untuk meneruskan lagi bagi ayat 282 ni, insyaAllah. Okey. Kepada mereka yang baru pertama kali, mungkin ada yang baru pertama kali masuk live pada pagi ni, selamat datang semuanya, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Okey. Selamat datang, dan jangan lupa follow Easy Ngaji. Jangan lupa tekan butang follow, okey, pada page Easy Ngaji ni, dan jangan lupa juga follow untuk Telegram. Kita ada grup Telegram, so linknya ada di atas, tuan-puan boleh tengok. Okey, boleh tengok di atas tu. Baik, saya beranggapan tuan-tuan perempuan semua sudah bersedia. Sudah bersedia untuk pagi ni, insyaAllah. Cuma saya nakkan kepastian. Saya nak minta tuan-puan tuliskan di ruangan komen
saya sedia. Kita nak tengok berapa ramai yang dah bersedia pagi ni untuk sama-sama kita uh, bacakan ayat 282 ni insya-Allah. Okey. Ramai yang tulis saya sedia. Baik, alhamdulillah. Okey, jom kita mulakan insya-Allah. Tarik nafas dalam-dalam tuan-puan. Kita akan baca sama-sama Okey. Sedia? Kita mulakan. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah. Selesai. Dan sebenarnya tuan-puan, ni bukan penghujung ayat ada lagi sambungannya sebenarnya. Kita ambil kad-kad lah. Kita potong-potong insya-Allah. Baik, kita tengok pada baris yang pertama tu. Kita terus untuk sesi bedah-bedah. Saya harap semua sedia dengan catatan, nota dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا. Baik, huruf fa tuan-tuan. Huruf fa kat sini kita perlu baca satu harakat sahaja. Fa pada atas, fa. Kemudian di sini hamzah ya. Ini bukan alif mat yang mana kita baca fa dua harakat, tidak. Fa satu. Kemudian hamzah yang berbaris bawah tu bunyinya i. Fa'i. 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 Begitu. Kemudian kita tengok kat sini nun mati bertemu dengan huruf kaf. Jadi bila nun mati bertemu kaf ni hukumnya apa? Ikhfa haqiqi. Apa itu ikhfa haqiqi? Sembunyi. Okey? Haqiqi ni apa? Sebenar-benarnya. Dia nak bagi tahu apa? Sembunyikan sebutan nun tu. Okey, sembunyikan sebutan nun tu. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Dan untuk hukum ikhfa ni kita kena dengunglah dua harakat macam biasa dan bersedia untuk menyebut huruf kaf. Jadi kita kena
tengok juga huruf kaf ni makhrajnya dia di mana. Yang mana kita tengok untuk kaf ni pangkal lidah akan naik ke langit. Ke. Fa in kana alladhi fa in ka baru kita akan dapat. Boleh nak? InsyaAllah. Waalaikumsalam kepada yang baru masuk. Sila. Baik. Kita teruskan. Selepas sahaja selesai ikhfa di sini, kita panjangkan ka ni 2 harakat lah macam biasa. Kemudian nalladhi, nun baris atas, na terus pada sabdu ni. Nalla. Okey. Zi 2 harakat ni ya mat sebelumnya baris bawah. Nalladhi alai. Ya yang terdapat sukun di atasnya. Okey, ya yang terdapat sukun di atasnya sebelumnya baris atas. Kita kategorikan dia bacaan lin, tuan-puan. Kategori bacaan lin. Bacaan, apa itu lin? Lin ni maksudnya lunak ataupun lembut lah. Okey, lunak ataupun lembut. Alaihi, lai. Itu maksud lembut. Kejap ya, tuan-puan. Betulkan ni. Okey, baik. Alaihi, lai. Itulah dia yang dikatakan unsur lin, unsur lembut, tuan-puan. Okey, unsur lembut. Kemudian hil ni alif lam qamariyah. Hil jelaskan lam yang sukun ini. Haqqu. Baik, huruf ha pedas. Dengan huruf qaf yang tebal. Jadi nak tak nak kita kena hati-hati kat sini. Pertama ha kita kena tahulah di mana kedudukannya. Di mana huruf ha ni, tuan-puan? Tengah kerongkong kita. Ha. Macam mana nak hasilkan bunyi pedas tu? Yang kita sebut ha pedas tu. Kena sempitkan. Di bahagian tengah kerongkong kita ni. Ha. Kalau kita tak sempit dia jadi ha biasa. Jadi ha biasa. Ha. Kita sempitkan. Ha. Nampak tak? Itulah beza dia. Apa pun dia berbalik kepada praktikal lah. Okey, berbalik kepada praktikal. Sebab lain orang mungkin dia tak faham macam mana sempit ni. Jadi nak tak nak kena cuba praktikal. Baik. Huruf qaf tu pula adalah huruf yang bersifat tebal selama-lamanya. Huruf qaf ni kita tahu. Bersifat tebal selama-lamanya. Alaihil haqqu. Huruf qaf bersifat isti'la. Yang mana terangkatnya pangkal lidah. Dengan terangkatnya pangkal lidah, barulah berlakunya suara tebal tu tadi. Yang kita duk sebut tebal-tebal tu macam mana? Apa proses dia? Terangkatnya pangkal lidah. Alaihil haqqu safihan. Fi ni 2 harakat. Ya mat sebelumnya baris bawah. Okey? Han. Baik. Tanwin yang baris atas ni, tuan-puan. Tanwin yang baris atas ni, dia mesti akan ada partner dengan alif lah. Jadi ni bukan alif mat. Okey. Safihan. Okey. Safihan. Dia bertemu dengan huruf hamzah. Tanwin bertemu hamzah, apa hukumnya? Izhar halqi. Izhar ni jelas. Kita menjelaskan makhraj dan sifat bagi huruf ha. Safihan aw dha'ifa. Han aw. Bila kata jelas tu bukanlah bermakna safihan aw safihan. Han. Bukan itu makna jelas. Bila kata jelas ni ialah jelas dari sudut makhraj dan sifatnya. Maka kita kena tahulah tanwin ni dia ada sifat gunnah dia. Sebab dalam tu ada nun. Banyaklah kalau kita pecahkan untuk kita rungkaikan. So, kesimpulan dia bunyinya begini. Safihan au. Dapat tak? Au dha. Baik. Huruf dha tebal. Dan au ni bacaan lin lah. Sama macam yang sebelum ni tadi. Waw yang ada sukun sebelumnya baris atas. Au bacaan yang berunsur lunak ataupun lembut.
Dad tebal selamanya. Dha'ifa. Ba tebal tebal selamanya. Ba. Au dha'ifa. Tengah kerongkong. Au. Kemudian panjangkan. Ni yang mat sebelumnya baris bawah. Kemudian yang fan ni pula, dia tanwin baris atas. Okey. Safihan au dha'ifa. Safihan au dha'ifa. Boleh? Masa sebut han tu macam ada sikit dengung ke Ustaz? Ya, dengung semula jadi. Bukan dengung yang kita yang kena buat terlalu fokus. Safihan. Tak. Safihan au dha'ifa. Okey. Kalau dia dalam kategori martabat izhar ni, dia duduk pada, bukan izhar, maksudnya martabat dengung, dia duduk pada yang tangga yang keempat. Okey, gunnah muzharah. Yang izhar. Safihan. Han au dha'ifan fan. Tu. Cuma disebabkan kita nak berhenti, dia akan berlaku ma'iwat lah. Kan? Dha'ifan. Kalau kita berhenti pada tanwin yang berbaris atas, dia akan jadi mat. Sebab tu disebut mat iwad. Apa itu iwad? Ganti. Gantian daripada bunyi fan itu kepada fa. Itulah maksud iwad. Safihan au dha'ifa. Tangga yang keempat. Ya. Tapi itu pun kalau bincang lebih mendalam lagi, ada khilaf tu. Ada yang menolak. Ada sebahagian yang memegang hanya ada 3 je martabat bagi dengung ni. Tapi itu tak mengapalah. Apapun berbalik kepada praktikal ataupun bacaan, bunyi semuanya sama. Cuma itu dari sudut dirayahnya, ilmu teorinya lah. Okey. Baik. Safihan au dha'ifa. Saya baca balik. Kita berhenti kat sini lah. Okey. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا. Boleh? Kita baca sama-sama Kita mula dengan isti'azah. Okay, ready? 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا. Okay, boleh? On tak on, tuan-puan? Kenapa tu? Salah tekan? Oh, tak apa. Tak apa puan, tak ada hal. Okey je. Okey, kita sambung أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. Baik. أو ni dia bacaan lin, bacaan lunak. Okey. Bacaan lunak. Waw yang sukun sebelum baris atas. La 2 harakat mat asli. Ni alif mat sebelum baris atas. Yes. Matikan sin ini seperti biasa je. Lidah tak perlu dikeluarkan. Seperti huruf ta yang titik 3 tu. Yes. Tak perlu tuan-puan. Yes. Okey, dah ada suara tajam di belakang tu. Tapi kita hissing. Bunyi belakang tu kan. Dan sebenarnya itulah sifat safir. Siapa yang belajar pada perbincangan sifat disebut sebagai safir. Suara yang berdesir ataupun tajam. Yes. Tapi benda tu
uh, dari sudut praktikal kita sebenarnya, dia memang akan berlaku dengan sendirinya. Kalau kita tak belajar pun sofir tu, andai katalah kan, kita tak pernah belajar pun sifat sofir tu, tapi bila kita sebut je perkataan yang melibatkan sin ni, khususnya ketika dia mati macam ni lah, yes, jadi sifat sofir tu akan hadir dengan sendirinya. Jadi tak perlu kita bimbang, dan tak perlu kita memikirkan sangat pun. Yes. Takut nanti kita fokuskan sangat bunyi desir tu sehingga kita tak perasan. Rosak pula sifat yang kita buat tu. Boleh nak? Baik. Aula yastati. Huruf ta beratas ta. Okey, huruf. Dapat tak ni? Huruf ta beratas ta, dan selepasnya ada huruf ta. Selepasnya ada huruf ta. Ta dengan ta ni duduk makhraj yang sama. Ta dengan ta ni duduknya makhraj yang sama. Mana makhraj huruf ta dengan ta ni? Hujung lidah ke mana tuan-tuan? Ke langit tujuh. Ke langit tujuh. Mana perginya makhraj huruf ta dengan ta ni? Boleh tuliskan di ruangan komen. Okey. Huruf ta dengan ta. Dia makhraj yang sama ni. Okey. Hujung lidah berada di gusi belah atas. Itulah jawapannya. Tuan-puan mesti tengah tulis-tulis tu ke tak? Jadi untuk ta dengan ta ni datangnya daripada hujung lidah. Okey. Ditekan pada gigi ataupun pangkal gigi. Ataupun boleh juga kita sebut gusi belah atas. Bila kata pangkal gigi ni maksudnya tempat tumbuh gigi tu apa? Gigi atas ni. Tapi kat dalam lah, jangan duk ikut luar. Okey. Siapa yang ikut kita baru ni, kita dah baru je selesai belajar bab makhraj. So agak fresh lagi lah. Tak lupa kot. Betul Ada tak pengikut-pengikut kita dalam ni? Geng kita 1 ingat lagi ke? Kita 2 ingat lagi ke? Kita 3 semestinya lah. Baru lagi kan? Aula yastati. Baik, huruf ta dengan ta ni makhraj sama, cuma yang bezanya pada sifat. Okey. Disebut tajanus kat sini. Tajanus maknanya dia sama pada makhraj, tapi dia beza pada sifat. Yang mana ta ni sifatnya nipis, istifal. Yang saya sebut ni antara yang ketara lah. Dan huruf ta ni bersifat itbaq. Yang mana mudah nak fahamnya, ta ni sifat nipis, ta ni sifat tebal. Itulah beza dia. Cuma tadi saya sebutkan dulu istilah Arabnya lah. Tapi untuk kita ni yang nak mudah faham, ta dengan ta ni tepat keluarnya sama, tapi sifat berbeza. Faham tak? Ibunya sama, ibarat macam tu lah. Kalau ibarat manusia macam tu, lahirnya daripada perut mak yang sama, ibu yang sama, tapi bila lahir tu seorang macam nakal sikit, seorang ni macam baik benar. Orang kata nohin je, baik benar orang kata ya. Dia ibarat macam tu. Itulah tajanus. Okey, sama makhraj dan beza sifat. Jadi kita kena selesaikan satu-satu ni. Ta beratas, ta bunyi dia. Ta baris bawah, ta ti, ta ti, ta ti. Bila kita gabungkan bunyinya ta ti. Yastati'u, yastati, yastati. Dia jangan terubahlah. Mungkin ada kemungkinan boleh jadi yastati ataupun yastati. Kan confuse sebab makhrajnya sama. Jadi mungkin ada sebahagian kita yang rasa sukar. Ya. Itulah. Bolehkah tuan-tuan dan puan? Boleh follow lagi? Dia gusi belah atas. Okey. Baik. Aw la yastati'u an yumilla. Yastati. Ti ni 2 harakat lah. Ni yamat kan? Ni senang je. Ti. Kemudian ain. Baris depan. Sempit kan? Tengah kerongkong.
Ai. Nun mati bertemu ya ni idgham bi gunnah, tuan-tuan perempuan. Okey? Idgham bi gunnah. Nun mati bertemu ya. Masukkan nun ni ke dalam ya. Itulah idgham. Idgham. Bukan idram. Idgham. Gha. Idgham. Okey, nun mati bertemu ya. So, kita masukkan bunyi nun ke dalam ya. Okey, dan pastikan jangan bunyi kosong lah. Ai. Ai. Ni, pastikan bunyi hidung kita ni. Okey, pastikan bunyi hidung. Kadar dengung macam biasa bi gunnah, dua harakat. Harakatain. Okey. Ayyumillahu wa falyumlil waliyuhu bil'adl. Ayyumilla. Yumilla. Lam sabdu ni jaga baik-baik. Jangan terlepaslah. Yumilla. Huwa falyum. Huwa fal. Ni lam yang sukun, jangan beranak bunyi dia. Fal. Pegang makhraj lam tu betul-betul. Hujung lidah ke langit. Falyumlil. Mim mati bertemu lam. Izhar. Jelaskan sebutan mim mati. Falyumlil. Sekali lagi, lam yang sukun, jangan beranakkan dia. Lilla. Tak perlu. Lil. Falyumlil waliyuhu. Dapat tak? Ya yang bertanda sabdu ni, jangan ditahankan suara kita. Waliyuhu. Nanti tak sempat kita nak bunyikan habis ya tu, sebab kita dah tahan dia. So, tak perlu tahan. Waliyu. Liyu. Okey. Mungkin pada tuan-puan biasa sebut tekan-tekan kan. Tak apalah, tak kisahlah istilah tu. Cuma pastikan jangan ditekankan bunyi tu sampailah hilangnya laluan untuk suara tu. Wali. Dia tak boleh keluar lah. Sebab kita duk tahan dia. Kita kena faham dan jelas. Ya ni bersifat rakhawah. Suara yang mengalir. Ataupun kita kata suara yang terlepas kan. Suara yang terlepas. Waliyuhu bil'adl. Waliyuhu. Dua harakat maksilah qasirah. Okey, dia nama je nampak macam rare sikit tuan-puan. Tapi dia tetap baca dua harakat. Okey. Namanya maksilah qasirah ataupun maksilah sughra. Waliyuhu, dua harakat. Bil, kat sini alif lam qamariyah. Okey, bil, jelaskan lam, jangan beranak. Bil, pegang makhraj lam baik-baik. Bil. Kemudian dal yang sukun berada di tengah-tengah perkataan ataupun di tengah bacaan. Dinamakan kat sini apa dia? Qalqalah sughra. Lantunan. Qalqalah ni lantunan. Sughra ni maksudnya apa? Kecil ataupun lemah. Bil'ad. Ad. Kemudian di hujung tu ada huruf lam. Okey. Kat sini ada iltiqa' sakinain lah ni. Okey, pertemuan dua sukun kan. Tapi untuk keadaan yang begini, kita bukan kena ubah baris ke apa, tak. Kita kena matikan dua-dua. Matikan dal, menyempurnakan sifat dal tadi, qalqalah tu. Ad. Kemudian matikan lam pula. Macam mana nak matikan lam? Apapun berbalik kepada makhraj huruf lam. Hujung lidah ke langit keras. Tu yang starting tu. Cuba kita sebut lam baris atas. Bunyinya apa? La. Nampak tak permulaan dia tu? Nak sebut tu. La. Apa yang berlaku permulaan tu? Hujung lidah berada di langit. La. Jadi itulah kaedah kita nak matikan dia.
bil'adl. Saya buat gerak perlahan lah. Waliyuhu bil'adl. Macam tu. Faham tak? فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ بِالْعَدْلِ. Tuan-puan jangan eja lah Tak perlu eja. Sebab memang tak boleh eja bunyi dia ni. Bunyi ni tak boleh dieja dengan Rumi pun. Jangan bantai bunyi Adel. Adel tu pelakon. Bil'adl. Adl. Gitu. Waliyuhu bil'adl. Bil'adl. Bukan adl. Bil'adl. Bil'adl. Adl. Bunyi perak. Adalah. Kan? Ni bila perbincangan semalam kot. Ada kot benda ni. Teringat pula. Jangan buat bunyi perak. Naya tuan-puan. Waliyuhu bil'adl. Okay. Bil'adl. Begitu. Jelas tuan-tuan? Awla saya ambil balik daripada atas tu. Saya ambil balik. Sekali lagi kita baca sama-sama. Awla yastati'u an yumillahu wa falyumlil waliyuhu bil'adl. Okey, boleh sahabat-sahabat semua. Kita baca sama-sama. Okey, aula. Tarik nafas, 1, 2, mula. Aula yastati'u an yumillahu wa falyumlil waliyuhu bil'adl. Okey, dapat. Alhamdulillah. واستشهدوا شهيدين من رجالكم. Kita teruskan. Was kat sini. Was matikan sin macam biasa. Kemudian shin. Tuan-puan kita kena kenal huruf baik-baik supaya tidak ada kekeliruan lah. Yang ni huruf shin. Mungkin bagi mereka yang di peringkat permulaan mungkin agak keliru dengan penulisan huruf shin dengan huruf tha. Huruf shin dengan huruf tha. Kadang-kadang mungkin ada yang keliru. Tapi yang tak ada masalah kat sini, alhamdulillah. Syukurlah kan. Kita tak ada kekeliruan dari sudut penulisan tentang pengenalan huruf. Tapi mungkin ada segelintir yang agak keliru. Jadi saya nak jelaskan kat sini. Huruf shin ni dia mesti kena ada 2 gigi tu. Istilah kita lah nak mudah faham kan. 2 gigi tu 1, 2. Kemudian dia ada satu lagi, kita sebut perut. Perut dia kan. Kalau kita belajar penulisan huruf secara tunggal, kita tahu kan dia ada 2 gigi, 1, 2. Kemudian satu perut dia yang besar. Itu penulisan huruf shin. Kemudian diletakkan titik padanya. Kalau tak ada titik, huruf sin kan. Kalau ada titik, huruf shin. Apapun hujung kedua-dua sebutan ni mestilah sin dan shin. Sin, shin. Boleh tuan-puan? Sin, shin. Wastashhidu. Okey. Bila kita eja Rumi sekalipun, sin dengan shin ni pastikan hujungnya huruf N. Huruf N nenek. N, bukan M. M. Monkey. Kan? Ada huruf N. Mungkin ada sebelum ni saya banyak kali dah tanya kan huruf shin ni ejanya macam mana. Dia mesti diakhiri dengan huruf nun. Shin ya nun. Shin. Bukan M. Shim. Okay, beza lah. Was. Huruf sin tak perlu pun kita keluar ujung lidah. Ni huruf sin. Wastashhidu syahidai.
wastashhidu tashhi tashhi wastashhidu. Ha baris bawah ni ha simpul. Dua harakat ni waw mat sebelumnya baris depan. Huruf ziyadah ni. Huruf ziyadah ni ada pada tulisan, tiada pada bacaan. Wastashhidu syahidaini. Syahihi ni dua harakat lah. Ya mat sebelumnya baris bawah. Kan? Ni sekali lagi huruf shin baris atas. Syahidaini. Daini. Dai. Ni apa dia? Huruf lin. Macam mana nak kenal huruf lin ataupun kita sebut biasa bacaan lin kan? Bacaan yang berunsur lembut, lunak. Inilah dia. Yang mana ciri-cirinya mestilah ya yang mati ada sukun atasnya sebelumnya baris atas. Dua ni. Tak cukup dua ni tak jadilah istilah lin tu. Okey, dan sebenarnya hakikatnya tuan-puan, dengar baik-baik. Sebenarnya bila kita jumpa dalam Quran, waw sukun, ya sukun yang memang ada simbol di atasnya, confirm bacaan lin. Itu je sebenarnya. Okey? Itu je confirm. Confirm. Ya yang ada sukun, waw yang ada sukun sebelumnya baris atas. Okey, mungkin kita rasa macam leceh nak sebut baris atas sebelum tu. Tapi nak mudahkan, nak ringkaskan lagi, nampak je ya sukun, nampak je waw sukun, sebelum dia mesti akan baris atas. Itu je. Kaedah senang. Cuma kenapa saya selalu sebut tengok huruf sebelum? Supaya kita sentiasa ingat bahawa untuk mengenali bacaan lin ni mestilah melibatkan dua keadaan. Yang mana huruf ya yang sukun ataupun waw sukun sebelumnya baris atas. Supaya senanglah kalau kita ni ada nak mengajar ke siapa-siapa kan. Jadi kita kena sentiasa jelaskan untuk ciri-ciri secara lengkap. Begitu. Tapi untuk kita sendiri cukup lah tadi. Macam saya sebutkan, tengok ya ada sukun, waw ada sukun, confirm lin. Confirm sebelum dia baris atas. Boleh nak? Wastashhidu syahidaini mirri. Nun mati bertemu ra. Okey, nun mati bertemu ra ni hukumnya apa? Idgham bila gunnah. Idgham masuk bila gunnah tanpa dengung. Kita masukkan nun ni ke dalam ra. Dan apa yang kita dapat kesan dari sudut membunyikan tu, sebenarnya dah tak ada dah bunyi nun tu. Betul tak? Sebab apa? Sebab dah diidgham, dah dimasuk. Mirri. Dan pastikan ra yang kita baca ni, yang kita sebut ni, nipis, disebut dengan nipis. Mirri. Jangan tebalkan. Sebab ra baris bawah ni kena nipis. Jangan mirrijalikum. Wastashhidu syahidaini mirrijalikum. Tak kena lagi tu. Wastashhidu syahidaini mirrijalikum. Mirrija. Ingat, nipis. Okey? Bukan tebal, mir. Tebal, nipis. Mirrijalikum. Okey, idgham bila gunnah. Nun mati ataupun tanwin bertemu lam ataupun ra. Dan contoh yang kita lihat ni, pertemuan dengan ra lah. Okey. Ja dua harakat lah mak asli. Macam biasa, ja lam baris bawah li kum. Kita berhenti sini kum dengan menjelaskan sebutan mim di sini. Okey, kemudian kat situ ada waqaf sili lah. Kita boleh berhenti dan sebenarnya sambung lebih baik kalau ikutkan. Tapi sebabkan ia termasuk dalam tanda waqaf, maka kita berhenti saja. Kita pun belajar kan. Kita ambil pendek-pendek. Saya baca sekali lagi. Wastashhidu syahidaini mirrijalikum. Okey, sedia semua kita baca sama-sama. 1, 2, mula. Wastashhidu
واستشهدوا شهيدين من رجالكم. Dapat tak? Mirri. Saya rasa mungkin ada yang rasa macam susah sikit nak sebut sini kan. Kita cuba sekali lagi. Wastashhidu. 1, 2, mula. Wastashhidu syahidaini min rijalikum. Okey. Kita teruskan. فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا. Sekali lagi idgham bila gunnah. Fa'in lam. Okey, fa beratas fa. Kemudian kat sini terus idgham masukkan nun ke dalam lam. Fa'in lam bila gunnah tanpa dengung. Okey. Fa'in lam yakuna rajulaini. Fa'in lam yakuna. Ku dua harakat tuan-tuan perempuan. Ni waw mad sebelumnya baris hadapan. فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ. Na beratas sebelumnya na ni dibaca dua harakat lah. Mat asli. Okey. Ra beratas ra. Jim baris depan ju. Lay. Nampak ni? Ya, yang sukun sebelumnya berbaris atas. Okey. فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ. Lay. Lay ni bacaan lin. Bacaan yang berunsur lunak ataupun lembut. Rajulaini. Nun baris bawah ni. Kemudian fa, raju. Tiga-tiga ni semua satu harakat. Pastikan jangan ada terlebih terkurang lah. Ya. Pastikan kita konsisten jaga. Rajulaini farajulu. Tanwin bertemu waw. Tanwin bertemu waw ni apa? Idgham. Masukkan bunyi tanwin ke dalam waw bi gunnah. Bi gunnah. Dengan dengung. Dengung semestinya kadar dua harakat. Cuma yang nak ditekankan di sini ialah proses kita mendengungkan tu. Ni. Pastikan ada bunyi hidung kita. Jangan lu farajulu. Masuk tu betul dah. Tapi kalau kita tak datangkan bunyi daripada hidung, percayalah bunyinya akan seakan-akan mat nanti. Dengarkan. Farajulu wa. Beza dengan farajulu wa imra'atan. Okey, bila gunnah tanpa dengung gitu. Waalaikumsalam. Shazmi Kreko, masya-Allah. Sahabat lama kita. Okey, idgham bila gunnah. Farajulu. Tu. Idgham bila gunnah pula. Minta maaf, bi gunnah. Okey? Bi gunnah. Ataupun ma'al gunnah. Benar. Okey? Bi gunnah dengan ma'al gunnah. Benda yang sama lah tuan-puan ingat. Ma'al ataupun bi. Benda yang sama. Farajulu. Boleh? Jangan bunyi kosong. Ingat tu. Bi gunnah. Dengan dengung. Kalau yang awal tadi bila kan. Bila gunnah. Kalau nun mati bertemu lam. Nun mati bertemu ra. Bunyi dia seakan-akan je tu. Okay, so itulah bunyi dia. Pastikan jangan kosong. Farajulu wa imra'atan. Luwam. Okay, mim mati bertemu ra. Sepastinya izhar lah. Kan mim yang ada sukun, mim yang ada tanda. Sepastinya jelas bacaan kita. Wa imra'a. Ra'atan.
Tan ni apa dia? Ma'arid lis-sukun. 246. 246. 246. Kita berhenti pada nun dan sebelum nun tu terdapat mad asli. Itulah dia ciri-ciri mad arid lis-sukun. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. Boleh tak? Jom kita baca sama-sama. 1, 2, mula. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. Boleh? Kita teruskan. Sikit lagi Kita berhenti sampai yang ma ni. ممن ترضون من الشهداء أي Allah, saya terbuat ai pula. Ni ikhfa ni, bukan idgham. Sekali lagi ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما. Mim bersabdu. Ni apa dia? Wajibul gunnah. Wajib kita dengung dengan kadar 2 harakat. Mim. Tu bunyi dia. Sempurnakan bunyi dia. Jangan sorok-sorok. Nun mati bertemu ta, baru kena sorok. Itulah dia ikhfa. Ikhfa haqiqi. Okey. Mimman ta. Mimman ta. Ta pada atas ta lah bunyi dia. Kan nun mati bertemu ta. Dan dengung nipis sebab ta ni adalah huruf yang nipis. Mimman tardau. Mimman ta. Nampak? Martabat dengung tu beza kan? Mimman ta. Itulah bunyi ikhfa. Okey? Mimman tardau. Tar. Ra mati sebelumnya baris atas tebal. Huruf dad. Okey, tebal selamanya. Musta'liyah mutbaqah. Huruf dad tebal sangat. Da. Tarda. Tak mau da. Tar. Kalau kita nipis bunyi macam mana tu, Abang? Mimman tardauna. Itulah bunyi je. Okey. Mimman tardawna. Tarda. Matikan waw. Ni bacaan lin. Ingat, lembut. Tapi yang lembut pada waw, bukan pada dha. Okey. Mimman tardawna minasy syuhada. Dapat tak? Minasyu. Nasyu. Terus alif lam syamsiyah. Minasy syuhada'i. Syuhada. Dah panjang. Berapa harakat ni? 4 ataupun 5 harakat. Hukumnya mad wajib muttasil. Okey, pertemuan huruf mad dengan hamzah dalam satu kalimah. Minasyuhada. Minasyu. Ingat bunyi dia. Minasyuhada'i. Hamzah. Pangkal kerongkong. Syuhada'i. Ia. Baik. Cuma A kat sini kita kena standby awal dah. Sebab kat sini ada ikhfa. Macam
Macam mana nak bunyi? I-au. Tebal ke? Jadi jom kita tengok dulu. Nun mati betul muta ni dia ikhfa. Betul lah. Tuan-puan tahu dah ni. Kan? Cuma tengok dia temu dengan ta tu. I-anta minash syuhada'i an tadilla i-a an i-a. Nampak tak? Ke susah? Mimman tardawna minash syuhada'i an i-an 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 tadilla ihdahuma anta. Tu ikhfa nipis je. Tadilla. Dot baris bawah di. Tebal selamanya. Dilla. Okay, lam sabdu. Ihda. Tambah bunyi e. I. Ih. Beza kan? Huruf ha ni tengah kerongkong. Sempitkan dia. Ihdahuma. Da dua harakat. Confirm. Ni alif mad. Sebelumnya baris atas. Ha simple Hu. Huma. Dapat tak? Clear ke tak? Mimman tardawna minash syuhada'i an tadilla ihdahuma. Dapat? Tu bunyi dia Ma tu last kali berhenti ma asli lah. Okay, kita baca sama-sama. Satu mim ambil mim tu. 1, 2 mula. Okay, sekali lagi. 1, 2 mula. Mimman tardawna minash syuhada'i an tadilla ihdahuma. Baik. Sikit lagi nak habis tu. Fatudhakkira ihdahuma al-ukhra. Fatudha. Untuk dha ni kena keluar ujung lidah. Hati-hati Fatudha. Dha. Dhakki. Huruf kaf baris bawah ki. Fatudhakkira. Dhakkira. Huruf kaf bersabdu ni dhakki. Ra pada atas, ra tebal lah. Okey, tebal. Kemudian ha pedas. Fatudhakkira ihdahuma al-ukhra. Fatudhakkira. Ra tebal. Okey. Ha pedas sempitkan di tengah kerongkong kita. Da dua harakat ma asli alif mat sebelumnya baris atas. Huma. Ma mat asli sebelumnya baris atas. Ha simple ni jangan pedaskan. Hu. Ihdahumal. Mal. Apa dia mal ni? Alif lam qamariyah. Hamzah pada depan u. Matikan kha. Kha ni tebal ke nipis? Tebal tambah ra. Beza Fatudhakkira ihdahumal ukhra. Bau cantik nanti. Sebab bila kita tahu kha ni tebal, so nanti nak sambut ra tu tebal, dia cantik bunyi dia. Ukhra. Bayangkan kalau kita nipis kat kha tu, ukhra. Dia jadi tak molek, tak comel bunyi dia. Ihdahumal ukhra. Bila kita dah tebal kat kha tu cantik-cantik, nak sambut ra tu nanti insya-Allah cantik juga.
Ukhra. Cuba sebut. Ukhra. Cuba sekali lagi. 1, 2, mula. Ukhra. Itu bunyinya, ha. Boleh? So, saya baca balik mimma ni. ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. Puan Hasanah Asmat, maaf, Hasanah Ahmad. Ustaz sebut tu, mana tu? Ukhra ni. Tu. Kena muncung ke? Kena muncung ke tak? Kenalah muncung sebab hamzah baris hadapan. Ukhra. Kalau tak muncung tak jadi. Macam mana kan? Contoh saya buat tak muncung. Fatudzakkira ihdahumal ukhra. Ukhra. Tak boleh. Mesti Okey, hamzah pada depan tu. Ukhra. Mesti muncung. Sebab apa? Sebab baris hadapan. Okey, boleh Baik, Alhamdulillah. So, itu sahaja. Dah habis dah kita punya bacaan hari ni. So, jom tuan-tuan puan kita baca dulu sama-sama daripada awal sehingga selesai insya-Allah. Sebelum tu saya nak bagi tahu petang ni tuan-puan macam biasa kita ada voice chat bersama petang ni Encik Ifan tak ada. So, kita akan bersama dengan bersama dengan Encik Aslahah pada petang ini. So, tuan-puan saya harap yang berkelapangan boleh join petang ni di Telegram macam minggu lepas ramai yang join, Alhamdulillah. Dapat pengisian daripada Encik Ifan, menceritakan banyaklah tajuk-tajuk yang dah dibincangkan sebelum ni kan. So esok pula petang ni, bukan esok, petang ni insya-Allah petang ni pada jam 3 kita akan ada sembang santai bersama Encik Aslahah pada jam 3. Tuan-puan yang belum masuk Telegram tu tekanlah link tu ada kat atas, boleh masuk. Dia konsep dia untuk slot petang ni dia macam kita dengar radio. Tapi kita boleh bercakap juga, kita boleh bercakap ramai-ramai. Dia macam kita macam ibarat kita call ramai-ramai macam tu. Kita boleh on off mikrofon kita. Kalau ada apa-apa nak tanya, tanyalah. Kan? Dia konsep macam tu. Tak nampak muka pun, dia hanya macam kita bercakap telefon je. Seronok juga macam konti radio lah baratnya tu. Okay, so petang ni logkan masa anda pukul 3 insya-Allah bersama Encik Aslahah. Dan terima kasih Encik Elmi. Boleh tengok di ruangan komen. Di komen tu ada link Telegram. Nama Telegram tu Telegram Ustaz Hadi. Nama saya. Malu pula rasa. Tuan-puan tekan je link tu. Nanti voice chat tu kita akan langsungkan dalam tu lah. Komen saya Ustaz tak dapat baca. Boleh baca tu sebenarnya. Dia ada dua. Satu kita kena dengar. Satu lagi kita kena ni. Okay. Makcik tak boleh dengar. Boleh dengar tu. Kita kena tekan join. Dia ada satu button kecil. Kecil je kat atas tu. Kita join baru kita boleh dengar. Kalau tak tekan tu kita hanya boleh komen je. Kita tak akan dengar apa-apa. Tapi tak apa. Nanti bagi tahulah. Kalau tak dapat nanti insyaAllah kita cuba guide. Kita ajar. Kita bantu petang ni tuan-puan. InsyaAllah. So itu saja. Tak ada apa iklan pun. Pendaftaran untuk seminar Fatihah Pro masih lagi dibuka. Teruskan. Siapa yang niat nak sponsor ke kan, untuk nak taja pelajar-pelajar kan, ahlan, silakan. Tekan je link di atas. Link pendaftaran pun ada di atas tu. Tekan je. Dan siapa yang nak bawa ahli keluarga, ahli kerabat tu untuk join kita punya seminar ni sama-sama, silakan. Silakan. Okay.
Untuk sekarang harga serendah RM25 lah. Untuk harga promosi yang RM19 tu kita dah tutup dah dalam 3 hari lepas. So sekarang ni harga yang terkini RM25 untuk package light. Nanti kita akan bagi link untuk akses lah melalui Zoom, insyaAllah, kita punya seminar ni. Siapa yang nak join boleh tekan. Seminar Fatihah Pro, kita akan memperbaiki bacaan Fatihah kita, insyaAllah. Itulah fokus utamanya. Baik, itu saja buat sekat ni. Jom kita baca daripada atas sehingga selesai lah. Boleh tuan-puan? Masih bersemangat ke ni? Ke dah penat dah? Jom kita tarik nafas. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما kita ambil an tadilla. 1, 2, mula. An tadilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra. Sadaqallahul azim. Baik, kita baca sekali lagi tuan-puan, insyaAllah. Kita baca tempo laju sikit sekali lagi. On tak on? Puan Radiah nak daftar, silakan. Mari. Baik. Tarik nafas. Sekali lagi 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء
تذكر إحداهما الأخرى. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Baik. Ini selesai untuk perkongsian pagi ini tuan-puan. Jadi apa pun saya mohon maaf andai ada kekurangan dari penyampaian saya. Yang baik itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada saya sendiri, dan saya mohon maaf dari hujung rambut hujung kaki, insya-Allah. Macam nak raya pula So selamat berhujung minggu semua. Ini hari Jumaat. So salam Jumaat buat semua, dan kepada kaum lelaki yang nak pergi solat Jumaat nanti, pastikan pergi baik-baik. Kena pergi awal sekarang. Kalau lewat nanti tak boleh masuk. Saya dah beberapa kali dah nyari. Kalau datang pukul 1, 1 suku, 1:10 pun dah macam dah hujung-hujung dah tu. Kan? Memang kena awal. Tapi ikut qaryah jugalah, ikut tempat. Kalau masjid luas besar tu mungkin tak ada masalah lah. Baik, so selamat berhujung minggu sekali lagi. Manfaatkan cuti yang ada ni sebaik mungkin. Mungkin nak berhibur bersama keluarga ke apa pun, Quran, jaga baik-baik lah. InsyaAllah, hashtag kita jangan lupa. Okay, santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Dan jangan lupa, ada dua perkara penting tadi saya maklumkan pada tuan-puan. Yang pertama, untuk petang ni kita ada slot Jom Sembang Santai bersama dengan Encik Aslaha. Okay, pada jam 3 petang melalui voice chat Telegram. Siapa yang belum masuk lagi grup Telegram tu, boleh tekan link disediakan di ruangan komen. Kemudian link pendaftaran juga pun disertakan di ruangan komen. Pendaftaran untuk kita punya seminar Fatihah Pro yang akan berlangsung pada hujung Ogos ini, insyaAllah melalui Zoom. Okay, kita akan jalankan seminar melalui Zoom. Dan tarikhnya tadi saya sebut hari Sabtu kan, 28 hari bulan, insyaAllah. Setengah hari masa yang kita ambil untuk kita cuba praktikkan untuk bacaan Al-Fatihah yang terbaik lah, yang mampu kita buat, insyaAllah. Itu sahaja daripada saya. Mohon maaf sekali lagi. InsyaAllah kita doakan sahabat-sahabat kita yang diuji dengan kesakitan tu diberi kesembuhan, ya. Dan saya doakan tuan-puan terus kekal istiqamah untuk sentiasa dekatkan diri dengan Quran, sentiasa ada rasa keinginan untuk terus bersahabat dengan Quran. Dan yang paling penting sekali, circle kita ni lah. Kita punya ni, keluarga kita ni, keluarga Izzy Ngaji. Saya anggap ni semua keluarga Izzy Ngaji lah ni. Okay, keluarga Izzy Ngaji, insyaAllah. Dan kita doakan semoga para syuhada, okay, kepada mereka yang telah pergi meninggalkan dunia ini, dunia yang sementara ni, ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Kemudian kita doakan juga agar para alim ulama yang ada di atas muka bumi ini sentiasa membantu kita, guide kita supaya kita berada di jalan yang baik, insyaAllah. Dan moga-moga juga kita terhindar dari fitnah Ad-Dajjal, Masih Ad-Dajjal. Siapa yang join semalam bacaan Yasin, tuan-puan, saya nak bagi tahu ni, mungkin ada yang tak maklum, kita setiap hari Khamis ada buat bacaan Yasin. Kita ada buat bacaan Yasin, kemudian diselangi dengan perkongsian tazkirah. Tazkirah ni maksudnya peringatan. Jadi insyaAllah akan ada sesi perkongsian ataupun tazkirah ni tadi. Kemudian akan ditutup dengan bacaan surah Al-Mulk. Itulah pengisian yang berlangsung pada setiap minggu hari Khamis. Jadi terlupa, pengajian ni ataupun program bacaan Yasin ni kita guna Google Meet. Google Meet. Dan link tu sebenarnya dah diletakkan dah dalam grup Telegram. Cuma mungkin ada yang terlepas pandang. Wallahualam, saya tak pasti. Saya pun tak dapat masuk sebenarnya sebab saya ada kelas. Cuma yang berkelapangan lah, saya nak mengajak, menyeru tuan-puan sama-sama untuk kita mengimarahkan majlis ataupun program bacaan Yasin yang pihak Izzy Ngaji anjurkan buat tuan-puan. Percuma je, ajaklah siapa-siapa pun nak masuk. Ahli keluarga, sebarkan link tu bersama. Cuma kena tengoklah limit untuk Google Meet ni, saya tak pasti berapa, 100 kot. 100 kot. Cuma kalau mereka yang bekerja dan sebagainya, tak apalah, saya faham. Kan?
Macam saya sendiri pun ada kelas malam tu. Saya pun tak dapat nak terlibat dalam program tu. Saya pun ada kelas. So, saya harap tuan-puan yang berkelapangan join lah. Sayang kan. Sekurang-kurangnya adalah sedikit pengisian yang kita boleh dapat. Macam semalam pun cerita tentang uh, apa yang disebutkan oleh Nabi. Apakah 4 poin penting. Ianya melibatkan tentang bacaan surah Kahfi lah sebenarnya. Kemudian ada sedikit doa yang kita akan baca sebelum beri salam tu. Saya rasa mungkin ada sebahagian yang dah hafal. Puan Nani kata semalam nak hafal. Puan Nani kata dia tak tidur katanya. Kalau dia tak hafal lagi doa tu, dia takkan tidur. Cik tanya, apa cerita tu? Dah selesai dah. Okey. Tak apalah, pelan-pelan hafal. Dia pendek je doa tu. Okey. Dan untuk detailnya nanti tuan-puan boleh tengok. Ada perkongsian tu Ustaz Azim dah tulis kan. Ada di grup Telegram. Tuan-puan boleh tengok, baca. Siap ada gambar sekali untuk doa tu. Apakah amalan. Dan ianya adalah sumber daripada hadis yang sahih lah. So, tidak ada keraguan lagi. Kalau tuan-puan nak amalkan, tak ada masalah. Okey. Siapa yang tak dapat join disebabkan ada hal-hal yang tertentu, kerja ataupun dah memang ada majlis khusus bersama ahli keluarga terdekat, tu tak ada, tu terpulang lah kan. Cuma ni saya bagi tahu kepada mereka yang tak buat apa-apa. Yang tak buat apa-apa. Boleh nak? Yang tak buat apa-apa boleh join. InsyaAllah. Hari Khamis setiap malam. Link boleh dapatkan di Telegram. Okey. Itu apa pun memang kena join grup Telegram dululah. Okey. Macam semalam pun berapa orang? 40 orang lebih je. Jadi kita macam sayang lah. Sepatutnya boleh ramai kan. 40 lebih. Boleh nak? Siapa yang dah join mana-mana tu saya tak kisah. Tak apa. Ni saya cerita ni, saya tuju kepada mereka yang tak ada apa nak buat malam-malam tu kan. Macam mungkin terlepas pandang lah. Bukanlah saya saja tak nak join, mungkin terlepas pandang. Ataupun mungkin tuan-puan nak rehat, wallahualam lah. Tu saya tak boleh nak kata apalah kan. Cuma saya mengajak je. Ni bukan paksaan mengajak. Hanya mengajak saja. Siapa yang ada hair apa semua tak apalah. Saya faham lah tu. Okey. InsyaAllah. Itu saja. Wallahualam. Tak ada apa dah kot. Kita tangguh dulu pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallah. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Jadi itu saja daripada saya tuan-puan. Ampun dan maaf sekali lagi. InsyaAllah. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Dan yang paling penting sekali apa dia? Ucapkan terima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi keizinan kita untuk bersama pada pagi ini. Okey? Jom, saya undur diri dulu. Jumpa lagi bersama saya Ustaz Azhadi untuk sharing tajwid yang berikutnya pada hari Isnin nanti. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye. Telah tiba saat waktu kau tinggalkan kami. Suratan takdir yang Maha Esa telah menetapkan. Sedih rasanya hati ini bila mengenangkan. Engkaulah guru, murabbi
sejati. Tulus ikhlasmu, luhur budimu, bagai tiada pengganti. Senyum tawamu, juga katamu, menyuburkan hati. Memori indah saat bersama, terus bersemadi. Engkaulah guru, murabbi sejati. Sudah ditakdirkan kau pergi dulu, di saat kau masih diperlukan. Tuhan lebih menyayangi dirimu. Aku pasrah pada kehendak yang esa. Ya Allah, tempatkannya di tempat yang mulia, tempat yang dikau janjikan nikmat untuk hamba-Mu. Oh guruku, akan ku teruskan perjuangan ini, walau ku tahu kau tiada di sisi. Perjuangan itu masih jauh beribu batu, selagi roh masih di jasad mesti diteruskan. Sedih rasa hati ini mengenangkan dikau, masih terasa kau bersama kami. Moga amanlah dan bahagia di kau di sana, setangkai doa juga Fatihah terus ku kirimkan. Moga di sana kau bersama para solihin. Engkaulah guru, murabbi sejati. Telah tiba saat waktu kau tinggalkan kami. Suratan takdir yang Maha Esa telah menetapkan. Sedih rasanya hati ini